Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau, saudaraku. Syukur Alhamdulillah. Salam ma'al hijrah, selamat tahun baru Islam saya ucapkan kepada seluruh umat-umat Islam yang saya kasihi. Semoga penghijrahan kita pada tahun ini lebih bermakna kepada diri kita, kepada keluarga kita dan juga kepada seluruh umat-umat Islam yang kita cintai, agar kita sama-sama dapat mempertingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan hidayah serta keberkatan dunia dan juga akhirat. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perkongsian dan juga kesedaran yang akan saya paparkan hari ini kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong sharekan video saya ini sekiranya ia bermanfaat kepada umat-umat Islam yang lain. Insya-Allah. Penghinaan demi penghinaan agama Islam. Sebenarnya kita tanpa sedar kita juga adalah sebahagian daripada orang yang menghina Islam. Hari ini saya buka pemikiran kepada umat-umat Islam, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita hadamkan dengan apa yang akan saya perkatakan hari ini. Insya-Allah. Ikhlaskan hati kamu untuk menerima kebenaran. Insya-Allah. Bila kita dengar orang hina Islam, dan tentunya orang-orang kafir ataupun orang-orang Islam murtad yang menghina Islam, mereka-mereka ini adalah pesalah. Jadi apabila penghinaan ini berlaku, yang pertama sekali kita perlu rujuk kepada Jabatan Agama Islam, Menteri Agama dan juga mufti-mufti. Dan kita mempunyai pendukung agama Islam di bumi Malaysia ini adalah Sultan dan juga Raja. Jadi apakah fungsi Jabatan Agama Islam, Menteri Agama dan juga mufti-mufti? Mereka-mereka ini seharusnya ataupun sekurang-kurangnya mengusulkan tindakan-tindakan yang lebih berat, hukuman yang setimpalnya kepada penghinaan ini kepada Sultan dan juga Raja. Kepimpinan kita adalah kepimpinan Islam. Negara yang kamu labelkan ini adalah negara Islam. Jadi di manakah maruah kamu sebagai orang Islam di bumi Malaysia ini? Dan mereka-mereka ini, Jabatan Agama Islam, Menteri Agama dan juga mufti ini mempunyai kuasa sekurang-kurangnya mengusulkan, mengubalkan apa juga yang kita ada sekarang ni, undang-undang yang mengenai dengan penghinaan kepada Islam ini, kita perlu gubal. Kamu bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan agama Islam kamu ini, kamu cuma nilaikan dengan ringgit Malaysia dan juga jaminan polis. Sekarang ni baru jaminan JAKIM. Jadi mana maruah? Mana maruah dalam agama kamu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh, utusan Allah. Setiap kali kamu solat, kamu akan lafazkan. Tetapi apabila orang menghina Islam, kamu cuma memberikan denda 5,000, 10,000, bermakna kamu nilaikan Nabi Muhammad SAW itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan ringgit Malaysia. Kamu faham? Kamu fikirkan. Kamu lihat ya. Si penghina ini, mereka-mereka ini adalah pendosa, menghina agama Islam. Kamu cuba lihat siapakah yang bersalah. Mereka-mereka ini pesalah, menghina Islam. Dan yang bersalahnya siapa? Kamu buka pemikiran kamu dan ini adalah kenyataan dan kebenaran yang perlu kamu hadamkan. Yang menghina Islam ini adalah pesalah dan yang pergi buat report adalah orang Melayu Islam. Yang tangkap adalah orang Melayu Islam. Yang jatuhkan hukuman adalah orang Melayu Islam.
Dan yang membuat undang-undang ini juga adalah orang Melayu Islam. Jadi kamu cuba cakap kepada diri kamu, siapakah yang menghina Islam? Dan tanpa kamu sedar, yang ini saya nak bagi kesedaran. Kamu buka pemikiran kamu dan ini adalah kesedaran buat umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanpa kamu sedar, kamu juga adalah sebahagian daripada orang yang menghina Islam. Kamu juga adalah sebahagian daripada orang menghina Islam apabila kamu sendiri yang membantu, menyokong, memilih orang-orang yang membuat undang-undang ini. Buka pemikiran ni. Kamu buka pemikiran kamu. Benar ke tak benar apa yang saya katakan? Tanpa kamu sedar ni. Kadang-kadang bila kita cakap, saya terlibat dengan politik tetapi saya tak terlibat dengan kemungkaran. Hari ini saya nak buka pemikiran kamu. Tanpa kamu sedar, kamu membantu. Kamu menyokong dan kamu memilih orang yang membuat undang-undang ini. Adakah kamu juga adalah tergolong dengan orang-orang yang menghina Islam dan kamu juga adalah tergolong dengan orang-orang yang membuat kemungkaran? Faham? Kamu fahamkan betul-betul. Sebab tu saya cakap, bukannya orang yang kafir ni, mereka ini dah memang kita tahu dah, kita kenal orang-orang kafir. Mereka ini akan memporak-porandakan agama Islam. Kita dah tahu dah orang kafir ni. Tetapi siapakah yang membuat undang-undang ini dan siapakah yang membantu orang yang membuat undang-undang? Bukan kamu kan? Bukan orang Melayu Islam kan? Kamu fikirkan. Saya bagi satu contoh. Kadang-kadang ramai umat-umat Islam ni dia tak sedar yang dia ni sebenarnya membantu, menyokong dan memilih orang-orang yang mungkar, orang yang munafik ini. Saya bagi satu contoh. Bila kita tengok orang pergi pusat judi, orang pergi pusat hiburan, jauhi pergi serbu di tempat judi, tempat hiburan ini, kita lihat bila kita tanya rata-rata semua akan cakap, Allah dah bagi kau akal, kenapa kau masuk tempat judi tu, kenapa kau masuk tempat hiburan tu, tempat disko tu? Betul ke tak betul? Apabila kamu berkata tentang engkau ni masuk ke sana, Allah dah bagi akal, kenapa kau masuk? Bermakna kamu menyokong kemungkaran. Sebenarnya kamu menyokong kemungkaran. Kamu tak sedar. Hari ini saya buka. Hari ini saya buka pemikiran kamu. Kenapa kamu sendiri yang menyokong kemungkaran itu? Kamu dengar baik-baik. Orang yang masuk ke kelab, masuk ke tempat judi ini, mereka ini adalah pesalah di antara dia dan juga Allah. Fahamkan betul-betul. Tetapi kita ni duduk di dalam satu negara. Bila kita duduk dalam satu negara ni, kita ada undang-undang. Kalau kamu nak cakap, Allah bagi akal, kenapa kamu masuk tempat judi dan juga tempat arak? Jadi bermakna, kita tak payah ada polis. Kita tak payah ada menteri. Kita duduk saja, kita lihat, yang ni baik masuk, yang ni jahat, kita jangan pergi. Sebab apa ada polis? Sebab apa ada menteri? Sebab mereka ini menguatkuasakan undang-undang kepada orang-orang yang bodoh dan juga lemah dalam agama. Inilah tugasan mereka. Inilah fungsi mereka, membuat sesuatu undang-undang kepada orang-orang yang lemah. Jadi bila kamu cakap, Allah dah bagi akal pemikiran, Allah dah bagi akal pemikiran, kita gunakan yang betul. Kita jangan sokong kemungkaran. Kita cakap benda yang benar. Kalau saya seorang cakap benar, 10 orang, 10,000, 1 juta, 10 juta orang cakap benar. Benda yang benar. Jadi bermakna Islam ni akan jadi indah. Tapi kamu menyokong kemungkaran. Allah dah bagi kau akal, kenapa kau masuk tempat judi? Jadi bermakna kita tak payah ada polis. Kita tak payah ada menteri. Sebab tu saya cakap, Allah dah bagi kita akal. Dah bagi kita hati, mata. Kita sampaikan kebenaran. Mana yang bersalah tu kita cakap benda yang bersalah.
Menteri Agama, Jabatan Agama Islam, kamu boleh membuat undang-undang untuk tidak membenarkan orang-orang Islam masuk ke dalam pusat hiburan, pusat judi. Kamu dengar, kamu fahamkan betul-betul apa yang saya sampaikan ini. Kamu lihat, kamu fikir dan kamu bayangkan apa yang saya ingin perkatakan ini. Orang yang nak masuk ke dalam syurga, dalam masjid ni, orang nak masuk ke dalam syurga, kamu halang. Kamu letak rela, kamu letak polis. Betul ke tak betul? Kerana satu wabak, virus yang kamu tidak sahih ni, kamu tidak pasti, virus ni kamu tak pasti ni. Kamu halang orang-orang Melayu Islam nak masuk ke dalam masjid untuk pergi ke syurga. Tetapi kenapa kamu tak nak letak di tempat judi, di tempat hiburan? Kenapa kamu tak letak rela? Kenapa kamu tak letak polis? Mereka ini, orang-orang Melayu Islam ini, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak masuk ke neraka ni. Kamu sebagai orang yang mempunyai kuasa, kenapa kamu tak halang? Kenapa orang nak masuk masjid, kamu halang? Kenapa orang nak masuk ke dalam pusat judi, nombor ekor, kamu tak halang? Letakkan rela, letakkan polis ke sana. Kamu rasa umat-umat Islam masuk tak? Masuk tak masuk? Sebab tu saya cakap. Sebab apa mereka-mereka ini terpaksa melakukan sesuatu kerana mereka-mereka ini di dalam satu sistem. Fahamkan betul-betul. Mereka-mereka ini dalam satu sistem. Sistem liberal sekular. Siapa yang di atas liberal sekular ni? Adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kamu nampak tak? Sebab tu saya cakap, berapa kali saya buat video saya bukan nak mengaibkan sesiapa. Saya sebenarnya nak buka pemikiran orang-orang Melayu Islam agar kamu tidak menyokong kemungkaran. Dan mungkin tanpa kamu sedar, kamu sebenarnya adalah sebahagian orang-orang yang menghina Islam. Apabila kamu menyokong, kamu membantu, kamu memilih orang-orang yang membuat undang-undang ini. Di akhir zaman ini adalah tanggungjawab saya untuk saya sampaikan. Kita ni masing-masing ada jihad masing-masing. Kamu pergi buat report, kamu berjihad juga. Kamu pergi berdakwah, kamu buat jihad juga. Kamu pergi buat untuk kamu hantar bantuan, jihad juga. Saya tak boleh jadi kamu dan kamu tak boleh jadi saya. Saya menyampaikan, saya berpesan-pesan. Bagi saya inilah satu jihad juga. Untuk saya membuka pemikiran umat-umat Islam. Jangan kamu menyokong kemungkaran. Bila kita sama-sama bercakap benar. Saya cakap benar, kamu cakap benar, 10, 20 ribu orang, 10 juta orang Islam akan cakap benar, bermakna Islam itu akan menjadi indah. Jadi yang menyokong sebenarnya kemungkaran adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi saya harap kamu faham. Jadi selepas ini kalau kamu lihat orang yang masuk ke dalam pusat hiburan, masuk dalam tempat judi itu, kamu jangan cakap akal. Allah bagi kamu akal, kamu sampaikan kebenaran. Mereka ini lemah dalam agama. Mereka ini bodoh. Jadi bermakna kita ni duduk dalam satu negara. So siapa yang sepatutnya dipersalahkan? Sebab mereka ini mempunyai kuasa. Jabatan Agama Islam, Menteri Agama, Mufti-Mufti. Mereka ini perlu menjaga kehormatan dan diberikan tanggungjawab menjaga umat-umat Islam di bumi Malaysia ini. Jadi usulkan, kalau kamu boleh halang orang ke masjid, kenapa kamu tak boleh halang orang masuk ke dalam pusat-pusat hiburan dan pusat judi? Letakkan rela sana. Tak boleh ke? Sebab tu saya cakap yang menghina agama Islam ini adalah orang Melayu Islam sendiri. Jadi saya minta maaf. Bukan saya nak mengaibkan sesiapa, saya nak salahkan. Benda yang benar, benda yang sepatutnya kita cakap, benda yang hak yang tak boleh jadi batil, batil yang tak boleh jadi hak, kita kena cakap.
Dan saya nak beritahu sekali lagi ni kepada mereka-mereka yang di luar sana. Bila orang menghina Islam, kamu cakap dalam media sosial, WhatsApp, Facebook, marah ni orang-orang kafir menghina Islam. Dan kamu cakap kepada diri kamu, adakah aku ini adalah salah seorang ataupun sebahagian orang yang menghina Islam apabila aku juga yang memilih, aku juga yang menyokong dan aku juga yang membantu orang-orang yang membuat undang-undang ini. Jadi semoga bermanfaat kepada seluruh umat-umat Islam. Ma'al hijrah ini kita buat penghijrahan, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita dan juga kepada seluruh umat-umat Islam yang lain. Kita sampaikan benda-benda yang benar, kita sampaikan walaupun benda ni pahit untuk ditelan. Sebenar-benar yang pahit ini adalah satu penawar kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kepada mereka-mereka ini juga yang terlibat dengan sistem-sistem liberal ini, sistem-sistem sekular. Sekarang ni kita tengok banyak konsert-konsert. Kamu lihat sendirilah yang masuk macam-macam dalam bumi Malaysia ni. Kamu tak terlibat. Tapi kamu jangan lupa, kamu sebenarnya menyokong, membantu, memilih orang-orang yang membuat undang-undang ini. Jadi kamu juga adalah salah seorang yang menghina Islam. Jadi kesedaran ini saya berikan kepada diri saya sendiri, kepada seluruh umat-umat Islam yang menonton video saya ini. Jihad saya ini saya sampaikan. Kamu jangan tengok saya. Kamu dengar, kamu fahamkan dan kamu kaji apa yang saya cakap. Kita jangan salahkan orang. Kita salahkan diri kita sendiri. Dan saya sampaikan ini untuk seluruh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kasih dan sayang saya. Jihad saya menyampaikan. Kamu sharekan. Sharekan pun juga adalah satu jihad yang kamu lakukan. Sekurang-kurangnya kamu menyampaikan. Saya berpesan-pesan, kamu sampaikan kepada umat-umat Islam lain agar mereka sedar apa yang mereka lakukan ini. Kita ni dah di akhir zaman. Dunia kita ni dah tua dah. Cukup-cukuplah apa yang kita buat selama ini kemungkaran, kita ubah sikit demi sikit. Bukan kata saya ni baik, tidak. Saya ini pun adalah seorang yang jahil dalam agama. Tapi Alhamdulillah Allah membuka sedikit demi sedikit jalan saya untuk saya ke jalan yang lebih baik. Kita ni dah di akhir zaman, dah banyak dah tanda-tanda besar kiamat. Dan kita boleh lihat sekarang ni dah boleh jadi huru-hara negara kita, Islam kita, dengan percanggahan yang begitu banyak. Jadi kesempatan kat sini saya ambil untuk berpesan-pesan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-samalah kita menyampaikan kebenaran dan sama-samalah kita berpesan-pesan kepada seluruh umat-umat Islam yang kita cintai. InsyaAllah sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh umat-umat Islam. Bukan saya nak mengaibkan sesiapa, dan kepada Jabatan Agama Islam, Menteri Agama dan juga Mufti. Apa yang saya sampaikan ini adalah satu perjuangan dan di dalam perjalanan Islam. Jadi bermakna saya tak kata saya betul, tapi kamu kaji apa yang saya sampaikan ini. Sekiranya benar, saya minta tolong satu saja. Tolonglah sharekan video saya ini. Tak apa pun terjadi pada saya, tak apa, saya terima. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama-samalah kita memperjuangkan, sekurang-kurangnya kita berpesan-pesan, insya-Allah. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.